والسلام على وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وهداية نصنع على لا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بأوامرك ونعم الملائكة المقربين وخلصنا وافتح لنا أبواب رحمتك وعلينا أسرارك رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا قال الشيخ المسجل نفعنا بالدارين. Sekian. Bersalahan jika ada najis itu barang yang dimaafkan daripadanya, seperti darah yang sedikit, maka sah tayamumnya. Bahkan jika ada najis itu tempat tayamum, nescaya wajib qada jikalau najis itu menegahkan sampai tanah pada anggotanya, kerana kurang badal dan mubdal minhu. Bersalahan jika ada najis itu barang yakni najis yang barang yakni najis yang dimaafkan daripadanya. Seperti misal najis yang dimaaf yang ada pada badan, artinya ada pakaian. Tapi sini masalah badan lah. Seperti darah yang sedikit. Darah yang sedikit, yakni pada uruf. Sikit banyak itu, sikit banyak darah itu terpulang kepada uruf. Maknanya sekiranya kalau uruf kira kata banyak, maka banyaklah. Kalau uruf kata sikit, sikitlah. Maka sah tayamumnya. Sekiranya dulu tu masalah kalau ada kat badan tu najis yang apa dia, yang tidak dimaaf seperti darah yang banyak, maka sembahyang dia tu wajib diulangkan. Adapun di sini sekiranya kalau kat badan dia tu ada najis yang dimaaf seperti darah yang sedikit, maka dia tayamum, padahal di badan dia, di kaki dia tu ada darah tapi darah yang sedikit. Yang dimaafkan. Maka tayamum dia tu sah, maka sembahyang itu pun sah juga. Jadi maknanya tak diulangi dah lah. Dah tak diulangi, dah tak payah qada. Bahkan jika ada najis itu, yakni najis yang dimaaf. Bahkan jika ada najis itu, yakni najis yang dimaaf pada tempat tayamum. Mana najis yang dimaaf, contohnya masalah kita katanya air tidak ada untuk nak basuh najis. Tapi najis tu najis yang ada yang dimaafkan. Tapi ada di muka, ataunya ada di tangan. Itu mana yang ada tempat tayamum, ada pada anggota tayamum. Nascaya wajib qada, wajib kita kena qada akan sembahyang
Tapi syarat kata kena qada tu kait dia jikalau najis itu menegahkan sampai tanah pada anggotanya, anggota tayamum. Kita katanya kat tangan tu ada najis, darah, tapi dimaaflah. Lepas tu tidak ada air untuk nak basuhkan najis. Lalu tu kita tayamum. Pada masa kita tayamum tu, maka dengan sebab ada lekat darah kat tangan tu, jadi kita sapukan tangan dengan tanah, tanah tak boleh sampai kepada di bawah pada najis. Maka masalah itunya wajib kena qada. Sembahyang tu wajib kena qada apabila kita dapatkan air membasuhkan najis. Kerana kurang badal dan mubdal minhu. Sebab wajib qada tu sebab badal ialah tayamum, mubdal minhu tu ialah wuduk. Sebabnya kita tak boleh, tak ada air nak wuduk. Kita gantikan dengan tayamum. Dan apabila kita gantikan dengan tayamum tu pula, tak boleh nak merataikan pula dengan tayamum. Jadi wuduk dah tak boleh nak guna sebab tidak ada air. Lagi pulanya apabila tak ada air, kita tayamum. Tayamum tu pun tak sempurna juga, kurang juga. Sebab tak boleh merataikan tanah kepada tempat yang ada darah itu. Bersalahan jika ada najis itu hukmiyah. Kalau najis hukmiyah, maka tiada qada atasnya, atas seorang itu memadai. Contohnya tangan dia tu kena air kencing masalah. Apa tu? Tapi dia dah kering. Bau pun tidak ada tapi dia dah kering. Maka itu tak mengapa. Maka sebab air, sebab tanah tu boleh sampai kepada kulitnya. Maka tu lepas daripada hukum qada. Habis. Dan 12 daripadanya, 12 daripada 20 asa dia kata dulu. 12 daripada 21. Maknanya kita dah lepas 9 sebab yang wajib tayamum, tapi 9 sebab tayamum ini wajib di'iadah, wajib diqadah. Dan ada lagi pulanya 12. Dan 12 daripada 21 sebab bagi tayamum. Dan dia sebab bagi tayamum kesemuanya 21. Tapi 9 yang terlepas tu sebab bagi tayamum juga. Tetapi tayamum itu untuk samotara kita katanya. Bukan wajibnya ada selepas pada tu. Dan 12 ni pula daripada sebab bagi tayamum, tetapi 12 ni memadai dengan tayamum. Sembahyang yang kita sembahyang dengan tayam itu memadai, tiada diulangi padanya. Tiada diulangi padanya sembahyangnya. Sembahyang tu tak payah diulangi. Maknanya sudahlah. 12 sebab pula. Pertama daripada 12. Tayamum pada tempat ketiadaan air pada ghalibnya. Dan jikalau di dalam hadir sekalipun. Bukan dalam musafir sekalipun. Kita tayamum. Tayamum tu sebab ketiadaan air. Maknanya begitu. Tayamum, yakni tayamum sebab tiada dapat air. Tayamum kerana sebab ketiadaan air. Keluputan air, ketiadaan air. Tapi tempat yang lakukan tayamum itu pada tempat yang ghalib padanya, pada tempat ketiadaan air pada ghalibnya. Jadi tempat tu pada ghalibnya tidak ada air. Tapi masalah kira di tempat tu dulu dah jaga katanya bukan kira di masa tayamum, kira di masa kita sembahyang takbiratul ihram. Dulu. Jadi maknanya tempat tu ghalibnya tidak ada air.
Jadi maknanya tak kiralah kita ni di dalam perjalanan ke ataunya tidak di dalam perjalanan, tidak di dalam perjalanan tu dikatakan di dalam hadir. Maknanya ada kat rumah lah kita katanya. Bukan kita orang musafir dah. Lepas tu kawasan yang kita duduk tu, kawasan kita berada tu, kawasan tu ghalibnya tidak ada air. Kawasan tu tidak ada air. Maka apabila masuk waktu solat, dia tak boleh tayamum terus. Dengan sebab kita tak ada air kat kita ni. Maka apabila masuk waktu, kita carikan air. Lepas tu kena pergi cari tu kawasan luas cakap mana, rasanya lagi akan datang tu ada sebut. Lepas tu kita cari-cari tak jumpa. Tak dapat. Apabila tak jumpa, tak dapatkan air, lalu tu kita pun tayamum. Selepas pada kita tayamum, kita pun semayang. Semayang tu sudah dengan begitu. Siap. Maknanya tak payah diulangi. Tapi tempat tu, tempat yang ghalibnya tiadaan air. Begitu. Itu yang pertama. Keduanya daripada 12, tayamum ada air. Tayamum ada air. Maknanya dia tayamum dalam keadaan ada air. Air itu ada tapi dia tayamum juga. Tapi maklumlah sebut kata air itu air yang mutlak lah di sini tu, air yang kita boleh guna untuk ambil wuduk dengan dia. Dikarenakan air ni katanya tidak ada air ke masalah. Ghalib ada, ghalib tiada. Masalah kita yang kedua ada air semuanya. Sebut kata air ni dalam bab menyuci ni ialah air yang sah boleh diguna untuk menyuci. Kalau air juz, air kelapa tu tak bilangnya. Jadi kedua, tayamum ada airnya. Maknanya dia tayamum dalam keadaannya dia ada air. Air ada. Banyak mana? Tengoklah. Walaupun ada air tetapi berhajat ia kepada air. Walaupun air itu ada tapi dia ada hajat nak gunakan air pada minum. Tetapi berhajat ia seorang kepada air itu. Berhajat nak guna pada lain daripada ambil wuduk. Dan jikalau pada yang lagi akan datang, yakni pada masa depan sekalipun. Dan jikalau berhajat itu pada yang lagi akan datang sekalipun. Pada masa depan sekalipun. Hajat kerana minum, ini untuk minum. Kerana ni kembali pada berhajat. Berhajat kepada air sekarang ataunya masa depan. Kerana minum, yakni untuk minumkan dia kan air. Untuk jadikan minum. Sama ada berkandak kepada yang demikian itu air. Demikian air itu. Yang demikian air itu kerana minum dirinya. Diri orang yang hendak tayamum tu. Atau salah seorang daripada taulannya, kawan dia, orang yang teman dia. Dia ke isteri dia ke anak buah dia ke anak dia, keluarga dia ke. Jikalau binatang yang melia oleh syarak sekalipun. Cadang nak bagi kepada dia belah kambing banyak. Nak
air itu ada tapi kena sediakan untuk jadi minuman kepada kambing masalah. Maka kambing itu binatang yang dimelia oleh syarak. Bukan maksud melia dihormat tu maksudnya begitu. Jadi dimelia ni maknanya syarak tak disuruh bunuh. Maknanya syarak izin untuk belah. Begitu. Kalau binatang seperti anjing, anjing tidak saja-saja nak bela anjing tu, kalau benda untuk buru, itu masuk katanya dimelia oleh syarak. Dia saja-saja nak bela anjing, maka itu tak boleh lah. Tidak dimelia pada syarak. Maknanya syarak tak disuruhkan bunuh. Jadi masalahnya, kita katanya air itu ada. Air itu ada, tetapi ada hajat nak guna untuk jadi minum, untuk buat bekal minum. Untuk nak minum. Tak kira nak minum sekarang kan, untuk nak minum masa depan ke, ataunya untuk minum diri dia sendiri ke, ataunya teman dia, ataunya binatang yang dihormat oleh syarak. Dia dihormat oleh syarak. Walaupun air itu begitu banyak sekalipun. Kita katalah, misalan kita katanya di tempat kita ni, bulan 1 yang terlepas tu, bulan 12, bulan 1 tu hujanlah. Hujanlah. Maka dia kumpulkan air, dia simpankan air, lebih kurangnya dalam suatu bekas tu, lebih kurangnya 2,000 liter masalah. Bekas simpanan ladungan air dia tu 2,000 liter masalah. Lepas tu adat tempatan kitanya masalah lah, apabila habis musim hujan tu, musim banjir tu, bulan 12, bulan 1, bulan 11, bulan 12, bulan 1 tu, biasanya ada hujan lagi. Lepas tu, lepas pada bulan 1 tu, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 tu, baru nak datang hujan balik. Jadi, masa di antara 3-4 bulan ni, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 pun, jadi mana lebih kurang 2-3 bulan tu lah. Hujan putus. Hujan putus. Maka dengan sebab hujan putus, jadi air tidak ada. Air tidak ada. Contohlah kita bayangkan begitulah. Maka maka air yang kita simpan di tempat ladungan tu 2,000 liter saat itu, kita dah agak dah. Kita ada bela lembu, kita ada bela kambing masalah, atau lain-lain lagi. Walaupun bela monyet untuk panjat pokok kelapa sekalipun, iyalah. Ayam ke masalah, katalah. Jadi maknanya air 2,000 liter ni, kita rasanya kalau guna dengan jimat, maka cukup untuk minum saja. Jadi 2,000 liter tu kita lagi, anak isteri kita lagi nak minum, binatang belaan kita lagi. Binatang belaan yang kita bela dia, berhajat kepada minum, maka air yang 2,000 liter saat itu, sama antara nak datang hujan balik tu, kita dah agak katanya rasanya tak nak cukup. Artinya cukup-cukup, tak jadi lebih. Itu pun kena jimat. Maka walaupun kita ada kat rumah kita tu ada air simpanan 2,000 liter sekalipun, tetapi air itu berhajat untuk minum mulai pada sekarang sehingga masa depan. Sama tahu hujan nak datang. Maka walaupun ada air itu begitu banyak, 2,000 liter sekalipun, pada hukumnya tidak ada air.
Syarak tak suruh kita gunakan air 2000 liter yang sedia untuk jadi minum tu. Syarak tak suruh kita gunakan air itu untuk mandi junub, untuk tayamum. Bahkan air itu disediakan untuk minum, sebab minum ni disediakan untuk minum tu untuk nak jagakan nyawa. Sekiranya kalau habiskan air itu, maka tidak ada air nak minum, boleh jadi nak sampai ke mati pun boleh jadi. Lalu tu diuzurkan oleh syarak, sekiranya kalau rupa macam tu kira katanya tidak ada air. Maka dengan sebab air yang ada tu disedia untuk minum masa sekarang atau masa depan, contohnya kalau saya ni kat pondok, air tu banyak ada tapi pelajar tu ramai. Kalau guna mandi, guna ambil wuduk, guna mandi, guna ambil wuduk, boleh jadi tak cukup sementara hujan nak datang. Kalau begitu boleh tayamum. Air yang ada kita simpan untuk minum saja. Maka tayamum dalam keadaan begitu, kita semayang dengan tayamum itu tak wajib diulangi. Walaupun air itu ada tetapi berhajat kepada jadi minum, jadi untuk buat minum. Begitu. Dan masuk dalam minum tu, nak tanak nasi, nak masak nasi pun kena guna air juga, kita kata. Maka itu semua tu masuk dalam keperluan. Untuk minum tu misalan saja. Atau keperluan lain. Kita tak boleh nak masak kalau tidak ada air. Lebih-lebih laginya nasi masalah. Nak makan laut masalah. Kalau ikan kena basuh lagi najis darah dia tu. Maka itu pun masuk dalam kata hajat ke semua. Sebab itulah. Maka walaupun ada air, walaupun banyak sekalipun, disediai untuk hajat lain daripada wuduk dan mandi, maka tak bolehlah kita nak guna air itu pada mengambil wuduk, pada mandi, nanti habiskan air itu. Nanti air itu habis, maka dibolehkan. Jadi maknanya air itu tak payah kita guna tayamum, air itu tak payah kita guna pada mandi. Hanya kita nak solat tu kalau berhadas, kita tayamum ganti. Itulah masalah dianya. Kita ulang sekali lagi. Keduanya tayamum ada air. Yani tayamum dengan padahal dia tu ada air. Bukan gitulah makna dia. Tetapi walaupun air itu ada, tetapi hajat ia seorang kepada air itu. Dan jikalau pada lagi akan datang ni, jikalau berhajat kepada air itu, nak guna pada masa depan sekalipun. Kerana minum, berhajat tu kerana minum, yakni masalan. Kerana minum, yakni masalan. Artinya hajat-hajat lain lagi lah. Masuk dalam, jadi maknanya kerana minum ini masalah, jaga sikit. Kerana minum, yakni masalah. Apa tu, masuk jugalah hajat nak buat masuk ke masalah. Jadi maknanya, nak masak nasi, kena guna air. Itu masuk dalam hajat juga, bukan sekadar untuk minum sajalah. Sudah masak nasi, kena basuh puyuk pula. Sudah makan kena basuh makuk pinggang pula. Itu masuk dalam hajat ke semua. Sama ada berkandak kepada yang demikian air itu kerana minum dirinya, jadi berhajat tu untuk diri dia sendiri atau taulan dia, atau salah seorang taulannya. Dan jikalau binatang yang melia oleh syarak sekalipun, kena kira juga tu. Air itu kambing kita nak minum, air lembu kita nak minum, air kira semua. Maka keluar dengan kata muhtaram. Maka keluar dengan kata muhtaram
seperti murtad. Jadi maknanya tadi, maknanya muhtaram binatang itu apa dia tadi? Masalahnya air untuk nak jadi minum kepada yang muhtaram. Padahal dia tak ada sebut. Jadi maknanya air itu ada tetapi disedia untuk minum bagi muhtaram. Dia sendiri ke orang ke atau binatang ke tapi naknya yang muhtaram. Keluar dengan kata muhtaram tu seperti murtad. Orang murtad tidak muhtaram. Dan orang zina muhsan ini pun tidak muhtaram sebab orang murtad harus dibunuh, wajib dibunuh. Orang zina muhsan pun had dianya ialah rejam sehingga mati, halal darah. Dan orang yang meninggalkan sembahyang ini pun tidak muhtaram juga. Dan orang yang kafir harbi dan anjing yang menggigit. Anjing itulah anjing yang apa? Yang keluar aliu kat mulut dia tu, kalau jumpa orang dia gigit. Jumpa orang dia gigit. Kalau orang tani panggil anjing gila. Maka jangan diberi minum akan mereka itu, akan murtad, orang zina muhsan, orang kafir harbi, anjing yang menggigit, yang mengarut. Maka hendaklah mengambil wuduk dengan air itu. Dengan air tambahan. Maka hendaklah mengambil wuduk dengan air itu. Tambahkan lafaz air. Maka hendaklah mengambil wuduk dengan air itu. Misalan kita katanya ada anjing tu nak pada minum juga. Tapi kalau kita bagi dia minum, kita tak boleh ambil wuduk. Ada orang tu, orang murtad. Dia nak minum juga air. Kita adalah air sekarang tu tapi dia tu orang murtad. Maka air tu yang kita ada tu kita nak bagi dia minum ke kita nak guna untuk ambil wuduk? Jawabnya tak payah bagi dia minum sebab dia tidak muhtaram. Kita kena gunakan air itu untuk ambil wuduk. Begitu juga orang zina yang muhsan. Dia nak minum air kita, contohnya kita ada air. Adalah air tu sebotol. Bolehlah kalau nak ambil wuduk sekarang tu bolehlah. Tapi dia sekarang tu dia dahaga sangat. Kita ada air 1 botol masalah. Cukuplah untuk nak ambil wuduk tu. Tapi kalau kita bagi dia minum, dia tak cukup kita, tak cukup kita nak mengambil wuduk. Maka hukum tak payah bagi pada dia. Kita gunalah air itu untuk ambil wuduk. Lepas tu dia dahaga, biarlah. Biar begitu, biarlah kalau dia mati dengan dahaga air, kita tak bagi air kepada dia tu, tak berdosa kita. Begitulah. Tapi jangan orang yang muhsan, jangan orang yang muhtaram. Kalau orang muhtaram tu, contohnya kawan kita dia ni bukan orang murtad, bukan zina muhsan, bukan orang tak salat lah dia ni. Dia orang muhtaram, bahkan dia tu orang bagus pulanya. Orang soleh lah dia. Dia bukan orang murtad, dia bukan orang zina muhsan. Dia bukan orang tinggal sembahyang, dia orang yang puasa. Lepas tu dia sekarang tu tidak ada air, dia sangat dahaga sekarang, kita ada air 1 botol. Kalau bagi dia minum tak cukup kita nak wuduk, maka wajib kita kena bagi dia minum, kita tayamum ganti. Begitu hukumnya. Dan tinggal masalah jikalau berkandak kepada air itu bukan kerana minum tetapi kerana berkandak merendam roti kering dan memasak daging atau uli roti tilik. Jika berkandak kepadanya ketika itu harus tayamum.
atau berkehendak kepada yang demikian, itu lagi akan datang, maka tiada harus. Bersalahan pada masalah dahaga, kerana dahaga itu tiada dikayakan dia sewaktu bersalahan pada rendam roti kering dan daging terkaya daripadanya pada jumlah. Contohnya, masalahnya air itu kita berhajat kepada air tapi bukan untuk minumlah, untuk lain. Contohnya dia katanya dan tinggal masalah, mana ada ketinggalan lagi masalah berhajat tu. Saat ni tu maknanya dia tak meratai lah, sebab tadi tu sebut masalah minum saja. Lepas tu ada ketinggalan lagi, maknanya masalah tidak meratai lagi. Masalah yang dia sebut tu masalah berhajat kepada air itu, sebab tadi tu dia sebut masalah berhajat kepada air untuk minum saja. Lepas tu kalau berhajat kepada lain, apa nak kata, sini untuk nak muspenuhkan masalah yang tak cukup lagi. Dia katanya jikalau berkehendak kepada air, tapi berkehendak tu bukan kerana minum. Tetapi kerana berkehendak merendam roti kering. Dia orang Arab dulu tu, dia masak roti tu, dia jemurkan roti tu jadi kering. Maka roti ni kalau kering tu, dekat dengan kayu lah, tak boleh nak makan. Jadi macam daun kayu yang kering. Kita nak makan tak nak telan tak boleh. Maka apabila roti tu kering, nak makan tu dia kena rendam di dalam air untuk jadi basah. Itu maknanya berkehendak untuk nak berkehendak kepada air, maka dia kena guna juga, banyak juga air nak guna tu. Lebih laginya kalau roti, sejenis roti itu yang skeping-skepingnya buat tu, kalau kering tu, kalau kita renam dalam air tu, dia isap, dia tarik air banyak. Nak bolehkan jadi basah dia tu. Tengok kita makan biskut kan. Nak bagi sedapnya, kita renam di dalam TO masalah. Rupa macam itulah. Dan memasak daging. Nak masak daging, kita nak guna air juga. Atau uli roti. Maknanya tepung gandum itulah. Kita kena gaul dengan air untuk nak buat jadi roti. Apa tu masuk juga yang kita katanya tadi, apa dia, nak basuh makuk pinggang untuk nak memasak. Masuk juga kitanya nak masak nasi. Sebab nak masak nasi tu perlu juga kepada air pun. Dia cakap kata roti apa dia tadi tu, sebab kita ni terjemuh ambil daripada kita Arab. Orang Arab tu roti lah dia pun. Kita nasi. Maka sekiranya kalau nak kepada berhajat tu, maka hendaklah tilik macam mana? Jikalau berkehendak kepada air bukan kerana minum, tetapi kerana berkehendak meredam roti kering dan memasak daging atau uli roti. Kalau berkehendak kepada demikian, tilik. Yang ni ditilik. Tilik yang ni kita kena tilik tengok. Tilik yang ni ditilik. Jika berkehendak kepadanya kepada air ketika itu, ketika nak memasak tadi tu, nak rendamkan roti, nak memasakkan daging, nak masak nasi, nak ulikan roti. Ketika itu berhajat pada masa ni, bahasa sekarang. Harus tayamum. Contohnya kalau nak guna pada sekarang tu,
Jadi kita hari ni kita dapat air 1 botol. Artinya 1 botol adalah 5 liter tu untuk nak wuduk hari ni, untuk nak guna hari ni tu boleh lah. Artinya kita dapatkan air 1 botol, jadi mana air 1 botol ni kalau kita guna wuduk tak boleh nak masak nasi. Contohnya. Tak boleh nak masakkan lauk-lauk. Sebab daging tu lauk lah. Jadi air ada 1 botol. Kalau kita guna buat masak nasi, tak boleh nak tayamum. Tak boleh nak ambil wuduk dengan air tu. Tapi kalau kita guna, tapi kalau maknanya air ada 1 botol, kalau kita guna buat masak nasi, tak boleh nak ambil wuduk. Kalau kita guna untuk ambil wuduk, tak boleh nak masak nasi. Laparlah kita ni kalau tak masak nasi. Maka untuk masa sekarang ni, harus tayamum. Itu harus nak tayamum. Tapi masalah yang saya kata tadi, kalau dia sediakan air 2000 liter, itu tak masuk sebab diguna masa depan. Atau berkandak kepada demikian, demikian itu air lagi akan datang. Ini untuk masa depan. Maka tiada harus, yakni tiada harus tayamum, mesti guna juga untuk ambil wuduk. Bersalahan masalah dahaga nak minum, kerana dahaga tiada kayu, ini tiada dihilangkan dahaga suatu. Jadi masalahnya dia dahaga ni dia kena minum air saja. Benda lain tak boleh nak mengganti, dia tak macam kita lapar. Tak macam kita lapar. Lapar berhajat kepada makanan. Kalau tak makan, apa dia? Kalau tak makan nasi pun kita cari buah-buahan pun boleh tahan. Lagi pulaknya daging tu tak payah kita rebus, kita panggang pun boleh nak makan. Begitu maknanya ada jalan lain lagi. Ada jalan lain lagi. Kalau tak makan nasi ke, untuk sementara tu kita boleh kenyangkan dengan buah-buah, masalah. Atau benda lain lagi. Tetapi kalau dahaganya, ubatnya satu ya, ialah minum. Tetapi lapar, bukan dia makan nasi saja. Cari buah-buahan pun boleh juga. Kalau kita katanya lapar, nasi tak ada daging, tak ada air, boleh kita panggang, pun boleh tahan tu. Tapi dalam kecemasan ni, kita bercakap dalam masa kecemasan, walaupun tak sedap nak makan daging saja tu, tak makan dengan nasi, tapi dah boleh tahan tu. Boleh tahan tu. Jadi maknanya sebab itulah jadi masalah kalau berhajat kepada dahaga sekarang pun, dahaga masa depan pun sama. Jadi air untuk nak minum sekarang, untuk nak minum masa depan, maknanya kira dahaga sekarang, minum sekarang, dahaga masa depan, minum masa depan. Jadi air itu disediakan banyak sekalipun, kalau untuk minum, nak hilangkan daripada dahaga tu, maknanya boleh kita, walaupun air sedia tu banyak, air yang disimpan tu banyak, boleh kita tayamum. Tetapi masalah kita katanya air itu ada, air itu ada, tapi untuk nak, tadilah untuk makanlah kita cakap mudahnya. Maka itu untuk sekarang tu boleh, untuk masa depan tu tak kira. Jadi maknanya kalau sekarang tu, untuk sekarang kita lapar nasi, air ada 1 botol, bolehlah kita nak gunakan air 1 botol untuk nak masakkan nasi. Kita tayamum ganti wuduk. Tapi kalau air tu banyak untuk masa depan, maka tak dikirai untuk masalah sekarang. Begitulah masalahnya. Tengok. Bersalahan pada merendam roti kering dan daging terkaya daripadanya pada jumlah ni, pada setengah-setengah rupa, setengah-setengah masalah. Jadi maknanya roti kering, artinya daging itu boleh jadi kita cari cara lain untuk nak boleh makan. Sebab daging kita boleh panggang,
Roti kering tu boleh jadi ada cara lain lagi, tapi kalau makan dengan cara kering sikit makan tu pun boleh makan. Walaupun tak selesa sangat makan roti kering, tapi boleh jadi kita nak basahkan dengan air liur kan. Kita masuk dalam mulut sekeping, lepas tu biar dia bergerak dengan air liur di dalam, telan. Begitu. Jadi maknanya boleh cari cara lain lagi. Maka yang ni tak boleh. Lagi pulanya kalau kita kata roti kering tu air mutlak, kita boleh cari, boleh rendam dengan air kelapa. Itu pun kalau nak sedap lagi dengan air kelapa, air tebu ke masalah. Jadi maknanya boleh cari, ada jalan lain lagi. Begitulah. Kemudian kita akhir masalah akhir pada katanya ketiga tayamu serta ada air tetapi berkandak ia menjualkan air itu kerana belanjakan yang wajib atasnya nafkah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردنا علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Baba. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Baba. Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.